Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton-penonton FZN Pro Team. Okey, memandangkan cuaca hari ini tak berapa baiklah untuk kita buat aktiviti explore ataupun penceritaan di kawasan outdoor. Jadi saya membuat pilihan untuk berceritalah di dalam kereta, dalam kenderaan lah, untuk orang kata untuk keselesaan lah. Okey, cerita ni cerita hanya rekaan. Kalau ada yang berkait dengan cerita ini, saya mohon maaf lah, sebab sini hanya untuk hiburan semata-mata, tidak ada yang kena-mengena lah dengan sesiapa pun. Cerita saya hari ni ringkas je. Saya ambil daripada satu cerita, tak tahulah cerita ni benar di tempat lain, tapi saya ambil ni, saya kupas dan saya ceritakan kembali lah. Cerita ni cerita daripada luar negara lah. Okay, mereka ni sekumpulan pelajar 5 orang bercuti di sebuah hutan lah. Okay, kira Mak Saleh lah 5 orang ni. 2 perempuan, 3 lelaki. Jadi mereka bercadang untuk pergi ke hutan untuk berkelah lah, ataupun panggil apa ni, berkemah ataupun bercuti untuk yang remaja-remaja ni. Bagi mereka yang gemar, mereka kan kalau kita tengok dalam filem mana-mana pun, mereka ni suka berkemping di kawasan hutan, mana remaja ni lah. Jadi mereka membuat persiapan, bertolak dan terus ke hutan lah, yang tempat mereka rancang untuk pergi tu. Di tempat sana tu ada air terjun, hutan untuk jungle trekking dan sebagainya lah. Untuk menjadikan cerita, mereka ada satu permainan yang mereka kena main, dianjurkan oleh salah seorang daripada mereka. Siapa yang tidak mengikuti permainan ini, jadi mereka akan dikira macam pengecut lah. Jadi kalau untuk sedia maklum, kalau Mak Saleh ni jarang yang tidak berani kan, semuanya berani mencuba dan membuat sesuatu yang agak pelik lah. Jadi tidak heran lah kalau negara orang ni, tapi saya nak bahas pada pasal negara orang ni, saya tak berani. Tapi saya cuma ambil cerita-cerita saja dan membuat satu kupasan dalam penceritaan saya kali ni. Nak dijadikan cerita, nama permainan yang mereka mainkan digelar siapa yang mampu bertahan, merekalah juaranya. Mereka membuat undian cabutan melalui 5 batang lidi lah. Siapa yang dapat yang paling pendek, dua batang pendek, mereka lah yang terpilih untuk ditanam. Jadi selepas itu mereka membuat undian. Akhirnya perempuan 2 orang tu terpilih untuk ditanam. Dan syarat dia kena bertahan lah selagi mana mampu untuk bertahan di dalam tanah. Dan perempuan itu pun setujulah dengan syarat tersebut, dan dia tidak menunggu masa yang lama, terus menanam 2 orang perempuan tersebut. Hampir separuh badan dia diliputi tanah dan hanya kepala yang keluar daripada tanah tersebut lah. Tapi belum habis lagi setakat tu. Mereka cuba meletakkan tanah sedikit demi sedikit di bahagian kepala, sehinggalah menutup habis bahagian muka. Di dalam tanah tu saya ingin menceritakan, mereka perlu baring, bukan perlu meniarap. Mereka perlu baring menghadap ke atas langit lah. Macam kita tidur, kita terlentang macam tu. Macam tu lah dia ibaratkan untuk menanam perempuan tersebut. Jadi mereka ditinggalkan 2 orang di dalam tanah dan menunggu di
di sebuah tempat tidak jauh lah daripada tempat yang mereka tanam tersebut. Jadi cara nak mereka keluar mesti tanya kan, macam mana permainan ni, macam mana mereka nak keluar kan, macam mana mereka nak bagi tahu mereka tak tahan. Tapi sebelum tu mereka sudah dilengkapi dengan walkie-talkie dan juga alat button yang disimpan di dalam genggaman tangan mereka lah. Mereka haruslah menekan butang tersebut untuk keluar jika mereka sudah give up ataupun sudah tidak tahan lagi lah. Jadi selepas ditanam tu mereka menunggu di kawasan yang dekat lah, tapi tak jauh daripada tempat tu. Tidak ada sebarang bunyi selepas 30 saat berlalu. Akhirnya sampai 1 minit mereka tidak menekan juga. Jadi para lelaki ni ingat mereka mampu lagi bertahan sehingga lebih pada 1 minit. Mereka tidak terfikir yang kesan dia lagi teruk pada tu, tapi mereka abaikan kerana mereka fikir ini memang rare lah bagi mereka, kerana mereka cakap wah ini beruntung lah kerana mereka boleh pecahkan rekod. Dia kata akhirnya selepas 1 minit lebih ataupun 2 minit mereka sudah berasa tidak selesa lah, dan terus pergi ke tempat mangsa ditanam. Jadi selepas mereka pergi, alangkah terkejutnya mereka mendapati 2 orang perempuan tersebut secara tiba-tiba telah diikat di atas kayu yang berbentuk seakan seperti macam orang nak bakar daging panggang macam tu lah, lebih kurang diikat macam tu dengan keadaan yang tidak berbaju. Dan sebelah kepalanya, sebelah mata tidak ada. Dan agak memeranjatkan lah kerana dua-dua mereka sudah pun mati. Dan mata kedua mangsa tersebut hilang. Selepas dicari-cari, rupanya mata tersebut ada di atas pokok, macam ibarat dipanah sesuatu. Dan para lelaki ini terus berasa takut dengan kejadian ini, cuba bertenang, dan akhirnya mereka terus ketakutan, tidak berani untuk menelefon polis ataupun sebagainya. Mereka cuba mendiamkan diri dan cuba tanam mayat ini, tanam yang cara betul-betul lah tanam, dan tidak lagi berniat untuk bermain. Dan mereka terus tanam mayat tersebut sehinggalah mayat tersebut dijumpai oleh pakar ranger hutan lah yang berdekatan di kawasan tersebut. Akhirnya mereka ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan lah. Jadi cerita ni hanya rekaan. Saya cuma baca dan cuma ambil daripada petikan-petikan daripada penceritaan ini untuk dijadikan kisah untuk dikongsikan bersamalah. Jadi jangan terlalu serius tuan-tuan. Kita hanya berhibur, membuat konten untuk YouTube sahaja. Tidak ada niat untuk menceritakan perkara-perkara yang menyinggung tuan-tuan semualah. Jadi sebenarnya kisah tersebut diadaptasi dalam sebuah novel, tapi novel tu saya tidak boleh ketengahkan kerana mungkin ada tapisan dia yang kita kena ikutlah. Saya tak nak nanti jadi isu yang mengganggu dan membuatkan cerita itu ditokok tambah dan hasil hak cerita tu dipertikaikan. Jadi saya cuma ambil sedikit sahaja penceritaan di dalam buku tersebut. Moral pada story ni, janganlah kita melakukan perkara-perkara yang tidak elok lah. Bermain dengan keadaan yang orang panggil apa, keadaan yang boleh diterima akal, dan jangan bermain perkara-perkara yang bodoh lah. Dalam novel ni saya baca, dan kalau anda sendiri nilai lah macam mana keadaan macam tu. Kalau bagi saya, pendapat peribadi saya, tidak perlulah cara itu untuk bermain dan bergurau, kerana boleh melibatkan nyawa orang lain dan juga masalah di kemudian hari. Jadi
Itu cerita pertama di dalam kisah siapa yang mampu bertahan di dalam tanah. Jadi kita akan kongsikan cerita yang seterusnya. Benarkah mimpi ni sebenarnya mainan tidur ataupun sebaliknya? Hari ini kita akan kongsikan sedikit pasal salah seorang sahabat yang ingin berkongsi cerita mengenai mimpi beliau ke dalam penceritaan lah. Jadi saya akan kupaskan sedikit dan jom kita mendengar dan hayati penceritaan daripada sahabat kita ni. Okey, dia dikenali sebagai Zainal, bukan nama sebenar lah. Dia tinggal di sebuah kampung berseorangan. Lepas rumah tersebut bekas rumah kepada arwah atuk dan nenek dia lah. Jadi dia teruskan duduk di rumah tersebut untuk meneruskan warisan harta pusaka lah. Jadi dia duduk di situ dan tinggal tetaplah di situ. Jadi dia bekerja di kawasan kampung tersebut lah. Jadi penceritaan saya ini, saya nak ceritakan bagaimana beliau menghadapi satu perkara pelik yang terjadi di dalam rumah yang dia tinggal tersebut. Okey, pada mulanya dia tinggal tidaklah ada masalah apa-apa. Jadi selepas beberapa tahun, tanda-tanda pelik tu muncul sedikit demi sedikit lah. Antaranya apabila beliau tinggal berseorangan dalam rumah tersebut, beliau terdengar seakan orang sedang memasak air. Orang dulu masak air menggunakan cerik yang berbunyi macam siren tu, yang kuat tu. Tapi yang dulu ada juga yang pakai yang tak ada siren tu. Jadi kebanyakan yang pakai yang lama lah, yang betul-betul rare lah, yang lama. Jadi dia terdengar seperti ada orang memasak air. Dan apabila dia pergi ke dapur, dia melihat seakan orang menyamar jadi arwah atuk dia berbungkus lah. Tapi tangan yang berbungkus tu hantu pocong lah, kalau kita ikut kan, kalau kita faham. Pocong tu mengambil cerik yang tengah menggelekak airnya, minum sampai keluar usus-usus perut dia di kaki pocong tersebut lah. Jadi beliau ketakutan yang teramat sangat. Beliau berlari sekuat hati, tetapi tidak boleh keluar daripada rumah tersebut. Beliau masuk ke dalam bilik, yang bilik tu adalah bilik tempat tinggal atuk dan nenek dia semasa hayat dia lah. Mana bilik tidur bilik atuk dia dan nenek dia. Bila dia masuk bilik tu, dia nampak nenek dia sedang menjahit lidah neneknya sendiri. Beliau sangat terkejut dan cuba melarikan diri, tidak berjaya. Lidah nenek dia menjala panjang seperti ular yang sedang ular yang sedang berjalan dan membelit badan mangsa lah. Seperti itulah lidah nenek tersebut membelit beliau. Dan beliau sendiri tidak berjaya melepaskan diri lah. Dan dalam fikiran beliau sendiri, beliau membaca ayat yang beliau sendiri hafal lah. Jadi alhamdulillah setakat tu, selepas tu dibaca, terlepas daripada ikatan tu, dia keluar. Bila dia keluar, dia terlihat yang pocong menyamar jadi atuk dia tadi tu sedang minum lagi sekali air yang dijerang di atas dapur. Dan akhirnya beliau terlanggar satu lilin ataupun pelita ayam yang diletakkan di dalam rumah. Biasalah rumah kampung kan, kita tengok memang ada pelita ayam tu. Jadi terlanggar pelita ayam tu, habis satu rumah terbakar. Dan beliau berjayalah keluar daripada rumah tersebut. Akhirnya rumah tersebut hangus dijilat api sepenuhnya dan tidak ada kesan sehingga ke hari ini lah, sehingga ke hari ini. Jadi rumah tersebut telah diwakaf, tapak lah, bukan rumah, tapak tersebut telah diwakafkan
untuk menjadi musola ataupun tempat masjid ataupun madrasah lah. Jadi alhamdulillah sekarang ni rumah tapak tersebut sudah dibina sebuah kawasan madrasah pelajar-pelajar yang datang untuk tahfiz lah. Jadi terpulang pada anda, ini cuma cerita kongsi ataupun yang diulas kembali kepada saya, dan saya hanya menceritakan kembali. Jadi setakat itu sajalah untuk 2 slot penceritaan permainan yang saya ceritakan pada awal tadi, yang dimain oleh 5 orang pelajar, dan kisah yang dikongsikan oleh sahabat kita yang sekarang ni, yang saya tengah ceritakan ini. Saya tutup cerita ni dengan lafaz bismillah dan assalamualaikum dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada semua orang yang menonton. Jangan lupa share, like dan komen. Terima kasih.